Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar, hadirin mukminin, hadirat mukminat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini merupakan hari yang kelima Ramadan, ya. Hari yang kelima Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan tarikh 25 April 2020. Dapat sama-sama kita berhimpun di sini. Allah SWT telah menarik kita untuk kita bertamu di dalam ruangan alam maya di bawah platform melalui Facebook Live Masjid Sayyidina Omar Al-Khattab Bukit Damansara. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada petang ini saya bukan nak tazkirah, nak ceramah apa, cuma sekadar untuk sembang santai, perkongsian ilmu, untuk sama-sama muhasabah diri saya dan sidang pendengar sekalian, untuk sama-sama kita ambil iktibar dengan apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita dalam suasana PKP, dalam suasana stay at home dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita menggarapkan masa yang ada ini untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang salih, ya ahsanu amala. Sebagaimana surah Al-Mulk Allah ada sebut, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cipta, Allah takdirkan manusia ni mati dan hidup nak menguji siapa di antara kamu ahsanu amala, yang baik amalannya. Jadi insya-Allah pada petang ini sama-sama kita akan kongsikan satu tajuk yang diamanahkan kepada saya, iaitu yang bertajuk Ramadan Jalan Pintas Taqwa. Sidang pendengar, hadirin mukminin, hadirat mukminat rahmat Allah SWT sekalian, kita sedia maklum prasyarat untuk kejayaan dunia dan akhirat banyak disebut dalam Al-Quran, ialah taqwa. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok surah At-Talaq, siapa yang bertakwa Allah Taala akan bagi kesenangan kepada dia, kebahagiaan, kelapangan. Kita tengok surah, kita tengok ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, aku akan bagi jalan keluar kepada orang tu. Maknanya besarnya takwa. Tetapi sidang pendengar sekalian, untuk mencapai takwa perlu melalui 4 peringkat di bawahnya. Apa itu 4 peringkat di bawahnya? Iaitu mestilah melalui Muslim, sebagai seorang Islam. Yang keduanya ialah mukmin. Ya. Mukmin ialah yang beriman. Ya. Yang peringkat ketiganya ialah kita mestilah melalui peringkat muhsinin, iaitu orang yang ihsan dalam membuat amal ibadah, ya, yang merasakan Allah Ta'ala melihat kita. Dan yang keempatnya ialah mukhlisin, prasyarat untuk Allah Ta'ala terima amalan kita, iaitu ikhlas. Dan akhir sekali muttaqin. Ini peringkat. Tetapi apabila tibanya bulan Ramadan ini, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi hadiah kat kita. Nak bagi satu mega sale kat kita. Nak bagi tawaran hebat kat kita. Ada orang, ya, bila masuk bulan Ramadan, orang puasa, dia puasa. Orang sembahyang tarawih, dia sembahyang tarawih. Ya. Orang buka puasa, dia buka puasa. Tapi dia tak tahu apa matlamat sebenarnya Allah hadirkan Ramadan ke dalam diri kita ni. Itu sebab kalau kita perasan, ya,
Bila tiba je bulan Rajab dan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Berapa orang doa-doa ni, berapa orang tak sampai dalam bulan Ramadan. Esok nak Ramadan, hari ni Allah Ta'ala ambil nyawa. Seminggu sebelum Ramadan Allah Ta'ala ambil nyawa. Kita alhamdulillah pada hari ini dapat sama-sama pada 5 hari bulan Ramadan 1441 Hijrah. Untuk makluman hadirin mukminin, hadirat mukminat sekalian, 5 Ramadan 1441 Hijrah pada hari ini ya, akan meninggalkan kita buat selama-lamanya. Ya, daripada pagi sampai sekarang. 1 hingga 4 Ramadan telah meninggalkan kita. Jadi bagaimanakah pengisian kita pada 1 hingga 4 Ramadan yang kemarin ni? Ya, sama-sama kita muhasabah. Ya, bahawasanya Ramadan ni tak akan kembali dah untuk kita. Untuk tahun 1441 Hijrah. Dan untuk tahun 1442 Hijrah, belum tentu lagi kita akan ke sana. Dan 6 Ramadan belum tentu kita akan sampai. Hari ini adalah kenyataan, esok belum pasti. Ini sebab Nabi ajar kita untuk kita menganjurkan doa. Doa yang mana pada awal-awal Rajab dan Sya'ban lagi kita nak mohon apa? Mohon berkat. Apa makna berkat, tuan-tuan? Berkat ni ulama kata berkat ni ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Kalau kata berkat dengan umur kita ni maksudnya apa? Berkat dengan umur kita ni, umur kita lagi meningkat, umur kita lagi banyak kebajikan yang kita buat. Berkat dengan mata kita ni apa? Berkat dengan mata kita ni ialah kalau kita suka tengok benda yang elok-elok. Berkat dengan lidah kita ni, kita suka cakap benda yang elok-elok. Berkat dengan masa kita ni, masa yang sikit tapi boleh buat banyak kerja-kerja kebajikan. Umur yang singkat boleh buat banyak kerja kebajikan. Nah, sebagaimana kita tengok seperti mana Imam An-Nawawi, umur yang singkat, berapa puluh kitab dah telah karang. Kita apa sumbangan kita pada masyarakat hari ini, kepada dunia, kepada jiran tetangga kita, kepada anak isteri kita. Ini kita kena kaji balik. Inilah Allah Ta'ala hadirkan Ramadan pada kita pada kali ini adalah untuk muhasabah diri kita balik, untuk rebalancing, recheck, rewiring diri kita sebenarnya. Allah Ta'ala spark bagi kita. Dan untuk kita doa, Nabi ajar anjurkan kita doa Rajab dan Sya'ban ni untuk kita mohon keberkatan. Keberkatan Rajab, keberkatan Sya'ban, untuk kita warm up, untuk kita bersedia sebagai latihan untuk masuk dalam bulan Ramadan. Ini konsepnya. Ini sebenarnya yang kita perlu hayati, yang kita perlu telusuri. Bukan sekadar kita masuk Sya'ban, masuk Rajab, lepas tu masuk Ramadan. Jadi benda-benda macam ni, perkara-perkara ni kita perlu memperhalusi, perlu kita mendalami sedalam-dalamnya penghayatan untuk kita mengecapi sebagai seorang ahsanu amalah, hamba Allah yang baik amalannya, ya. Baik. Dan bulan Ramadan ini juga di antara hikmah-hikmah yang ada Allah Ta'ala buat untuk kita ialah bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang mana Allah Ta'ala jadikan dalam dari sudut sains adalah bulan untuk autolisis. Autolisis apa? Autolisis ni dia macam kalau kata pokok, dia panggil sistem fotosintesis. Kalau kata binatang, ular dan sebagainya, ular, kita mana bahasa Kedah kalau ular. Ular ni maksudnya ular tu menukar kulit, salin kulit dan sebagainya. Dan kita ni bila tidur malam, Allah Ta'ala jadikan satu sistem dalam badan kita yang dipanggil autolisis. Tetapi dalam Ramadan ini sebulan Allah Ta'ala jadikan autolisis dalam perut kita untuk mencuci dalam segala toksin-toksin, racun-racun ada dalam perut kita. Ini dalam Ramadan. Ada antara hikmah-hikmah yang ada. Kalau orang tak puasa tu rugilah. Bahawasanya bulan Ramadan tak payah nak makan suplemen apa dah. Ni, puasa aja. Bersih diri kita Ta'ala bagi cuci. Dengan asbab Ramadan ini hikmahnya. Ini antara saya selit sikit sains lah. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, hadirat mukminat Allah SWT sekalian, Nabi ajak kita, Allahumma barikna fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta berkat Rajab, minta berkat Ramadan, Sya'ban untuk sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Macam kita nak pergi Sogo lah. Kita nak pergi Sogo, kita nak pergi ke pasar raya dan sebagainya. Apa kita buat? Kita membuat persiapan. Kita mesti pakai tudung comel-comel, pakai congkok, pakai baju dan sebagainya. Sebab kita nak pergi keluar. Macam tu kita nak bertemu dengan Ramadan. Kita ada warm up, bersedia semasa bulan Rajab dan Sya'ban untuk masuk dalam bulan Ramadan. Inilah di antara penghayatan yang ada. Ya? Baik. Seterusnya, sejauh manakah kita ni menghayati Ramadan? Ya? Ada orang jasad je masuk Ramadan, tapi rohnya tak sekali dengan Ramadan. Maksudnya ada juga setengahnya, ya? Kita ni masuk Ramadan, kita menjadi tetamu Ramadan. Dan Ramadan menjadi tetamu kita.
Dan kita masuk Ramadan, kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, kita jumpa Allah Ta'ala ni, maksud itu balarah, bahasa sastra. Maksudnya kita beribadah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala akan tanya esok ni, ke akhirat esok. Berapa jam, berapa saat, berapa minit ke kita ni beribadah kerana Allah Ta'ala. Dan berapa jam, berapa saat, berapa minit ke masa kita habis kat dunia. Ni pernafasan Allah bagi ni. Sehari semalam 24 jam ni, tak berhenti beradu. Orang Kedah kata lah, tak berhenti beradu. Duk bagi ni, Allah Ta'ala bagi. Ni tek mata ni. Ni kita bangun tidur malam. Pagi tadi bangun ada tek mata. Kita ada minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah tek mata. Ya, bagilah satu cecair ya Allah yang mencuci mata aku ini ya Allah supaya aku boleh melihat pada esok hari daripada segala kekotoran. Ada kita minta? Tak minta. Tapi Allah bagi. Nampak? Inilah konsep syukur. Maknanya Allah Ta'ala bagi macam-macam dekat kita. Tapi kita tidak, kadang-kadang kita tak perasan dengan apa yang Allah bagi. Pernafasan. Bawa sikit pernafasan. Mata bangun pagi, keluar tek mata ni. Dia satu cecair yang mencuci mata kita sehari dan kita keluar api merata tu, habuk masuk dalam mata. Allah Ta'ala cuci mata kita malam, keluar tek mata. Kita bangun pagi, kita boleh pergi tandas. Kita boleh bangun, duduk, boleh berfikir, nak pergi tandas, nak buat apa-apa semua. Ini konsepnya. Ini penghayatan yang perlu kita ada. Ya? Dan kita kembali balik pada tajuk kita ialah Ramadan jalan pintas takwa. Ya, takwa lah. Kalau kita kata bulan-bulan lain kita sibuk dengan makan minum, sibuk dengan kerja. Ni kebetulan ni sekarang ni Ramadan ni dalam PKP pula tu. Dalam tak makan, tak minum, PKP duduk rumah tak usah saja. Ni masa ni lah kita nak menggarapkan diri kita untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa makna takwa ni? Dari segi hikmahnya, bulan puasa ni bukan sekadar tak makan dan tak minum. Tapi kita puasa semua panca indera yang Allah bagi ni. Puasa mata kita, puasa hidung kita, puasa lidah kita, puasa telinga kita, puasa tangan kita. Ini di antara jalan pintas takwa. Allah Ta'ala nak mendidik kita. Sebab apa? Ulama kata, Ramadan ini madrasah tarbiyah. Sekolah yang nak mendidik kita. Sekolah yang nak memperbetulkan diri kita ni. Tu saya kata tadi, rebalancing, rewiring, realignment diri kita ni. Macam kereta kita lah. Naik dekat 5-6 bulan, takkan tak pergi servis. Ni PKP kereta tak jalan, lepas habis PKP ni kena pergi servis tukar minyak hitam semua kan. Macam tu kita lagu tu. Setahun sekali Allah Ta'ala bagi 1 bulan untuk kita recheck balik diri kita ni. Jadi dengan hikmahnya Ramadan ni, bukan sekadar tak makan dan tak minum, kita jaga kesemuanya. Dan kita guna masa yang ada ini, di tempoh PKP pula, Allahu Akbar, hadiah Allah Ta'ala bagi kita. Banyak masa sangat. Gunakan sebaik-baiknya. Baca Quran dan sebagainya, tolong isteri kita kat dapur apa semua. Ini kunci takwa. Takwa ni tuan-tuan, bukan pada semayang bang, pada baca Quran saja. Ni pada anak isteri kita, bagi nafkah apa semua. Ini kunci takwa. Kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ini sebenarnya konsepnya. Ya. Maknanya takwa ni ialah mendidik diri kita. Ya. Merasakan Allah itu bersama dengan kita. Ini takwa. Kita nak buat sesuatu ni, rasa Allah tengok. Ada konsep ihsan dalam diri kita. Maknanya Allah Ta'ala memelihara kita. Adalah kita membuat sesuatu perkara. Ini konsepnya. Dan takwa ni maksudnya sentiasa dalam keadaan beringat-ingat. Dalam keadaan berjaga-jaga. Dalam keadaan mood standby. Tuan-tuan, hadirin, sidang pendengar sekalian. Kematian tak kira bila. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kalau kita tengok pokok nyok, pokok kelapa. Buah apa yang luruh? Semua jenis buah luruh. Buah hak muda luruh, buah hak kecil luruh, buah tua, semua buah, jenis buah luruh. Manusia lagu tu. Hak baby pun ada meninggal. Hak dewasa sikit ada meninggal, hak tua meninggal, hak muda pun meninggal. Meninggal tak nanti sakit. Ada kes banyak dah kita jumpa. Meninggal tengah alam kereta kat traffic light, meninggal tengah alam tidur. Muda-muda ni. Meninggal tengah mesyuarat, meninggal tengah menyanyi macam. Jadi kita kena ada mood standby, berhati-hati dalam kehidupan kita ni. Beringat-ingat dah cik, oi. Atas dunia ni. Sebab dunia ni, hiya daru man yabki alayya falam ajid. Dunia ni ibarat sebuah penipuan. Tak ada apa pun. Kita makan pagi tadi, kita makan sahur. Okay? Kita makan sahur. Kita makan tadi. Lagi petang lagi nak makan lagi tak nak makan. Okeylah, kita tak cerita bulan puasa lah. Kita cerita bulan tak puasa. Kita makan sarapan pagi. Lepas makan sarapan pagi, kita nak makan tengah hari kan? Pasal apa? Pasal apa tak puas tadi pagi. Lepas makan tengah hari, nak makan petang pula. Tidur malam tadi, bangun pagi tadi, kita dah bangun segak kan. Malam ni nak tidur balik tak? Nak tidur balik. Ni dunia tak nampak. Ni baju ni comel ni. Ni warna cantik ni. Ni lampu-lampu ni. Ni lah comel. Akan datang ke jadi apa? Akan ada benda baru. Mana serba tak kenal. Maknanya kita menjadikan dunia sebagai jambatan ke akhirat.
Jangan terpesona dengan dunia. Gunakanlah konsep zuhud. Jangan masukkan dunia dalam hati. Kita nak pakai Ferrari ke, nak pakai BMW ke, nak pakai Lamborghini ke, nak pakai McLaren ke, silakan. Kerana kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Gunakan sebaik-baiknya untuk jalan akhirat. Tetapi jangan sampai perkara itu menjadikan dunia itu masuk diri kita, kita lalai dengan Allah Ta'ala. Ini konsepnya. Kita kena jaga. Jadi, apa lagi makna takwa? Takwa ialah satu keadaan yang patuh dengan segala hukum Allah dalam kehidupan kita. Kita bawa agama dalam kehidupan kita. Kita bawa Islam dalam kehidupan kita. Selalu kalau kita baca maksurat kan. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha ya Allah, kami redha ya. Kami redha Allah itu Tuhan kami. Kita redha. Mana kita pergi mana-mana kita bawa Allah Ta'ala. Cara berpakaian kita, cara bercakap kita, kita bercakap ni seolah Allah Ta'ala bersama dengan kita. Allah Ta'ala memerhatikan kita. Wa bil islami dina. Dan Islam itu agama kami, cara hidup kami ya Allah. Kami bawa Islam bersama-sama dengan kami ya Allah. Mana cara hidup kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu nabi kami. Dan Muhammad itu nabi kami. Maknanya kita sentiasa dengan Rasulullah apa semua. Ini konsep yang sebenarnya yang perlu kita bawa. Benda pun tak rumit sangat pun. Kita aja tak mau nak buat. Buatlah pelan-pelan, insya-Allah kita boleh. Dan seterusnya makna takwa lagi ialah buat apa yang suruh, tinggal apa yang dilarang. Dan juga takwa ini ialah anak kunci syurga. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kayu ukur ataupun suluhan yang cerminan untuk kita nak tahu diri kita ni duduk tang mana, dan kita tengok diri kita. Adakah diri kita ini mencerminkan ahli syurga atau sebaliknya? Tuan-tuan buka surah Al-Waqi'ah ayat 25 dan 26, apa Allah kata? Ni kefahaman ayatnya. Ayat 25 Allah kata apa? Di syurga nanti depa ni tak cakap dah benda-benda dosa ni, tak cakap dah benda-benda yang sia-sia. Ayat 26 Allah kata apa? Depa ni kat syurga ni cakap benda hak elok-elok. Cakap benda-benda hak salam sejahtera kat atas kamu, salam sejahtera kat atas kamu. Ini cerminan. Kita atas dunia sekarang ni, bagaimana kita kehidupan kita, cara bercakap kita macam mana, cara pergaulan kita macam mana. Ini konsep takwa. Dan akhir sekali, takwa falsafahnya ialah, kalau kita ajar takwa dalam tulisan Jawi, ta, qaf, waw, ya. Ya alif. Ta bermaksud ialah takut ataupun selalu bertaubat. Ta, ini falsafahnya. Adapun waw ialah kita minta maaf, bukan waw, qaf. Ta takut ataupun taubat, qaf ialah qanaah. Qanaah ni kita bersederhana, bersyukur seadanya dengan apa yang kita ada. Janganlah kita merasakan bila orang tu ada lebih, kita pun nak juga macam orang tu. Orang tu ada, katalah rumah dia ada benda baru apa semua, dia dapat rezeki yang lebih, kita pun rasa nak juga nak pula macam dia. Sanggup menindah dan sebagainya. Kena ingat rezeki kita Allah Ta'ala dah tulis dah sejak daripada kita alam roh lagi. Jangan duk risau. Kalau tu bukan hak kita, memang tak dapat bukan hak kita. Kalau tu hak kita, buat lagu mana pun, hang tak buat apa pun, dapat. Ini konsepnya. Qanaah. Bersederhana dalam kehidupan kita. Seadanya. Cukuplah. Yakinlah dengan Allah Ta'ala. Yang ketiganya ialah waw, iaitu warak. Warak tadi yang saya cakap tadi. Kita nak ada rumah banglo ke, kita nak ada motor besar ke, kereta besar ke, apa pun sekalipun, pakai, gunakan. Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita ni untuk kita gunakan. Untuk kita jadikan rezeki itu sebagai wasilah ke akhirat nanti. Gunakan kereta untuk buat kerja-kerja kebajikan, pergi masjid dan sebagainya. Dan jangan sampai dunia itu masuk diri kita sehingga kita melalaikan kita. Itu saja sebenarnya. Kalau kata benda itu kita nak guna untuk dunia, tak ada masalah. Tidak salah. Silakan gunakan. Kita kena tunjuk orang Islam ni boleh. Orang Islam ni mampu. Bukan kita nak menunjuk, tapi kita nak habaq kata kita ni sama-sama kuat untuk ekonomi dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah yakin. Ini konsep yang sebenar dalam kehidupan kita. Bab yakin ni kalau kita tengok sejarah sirah semasa sirah zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ikut keyakinan diri, pisau dan api. Sifat pisau ialah memotong, sifat api ialah membakar. Adakah api dan pisau itu memberi kesan? Tidak. Yang memberi kesan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini konsep yakin. Yang mana Nabi Ibrahim nak dibakar, api tidak menjamah pun tubuh dia. Kerana api itu makhluk Allah Ta'ala. Api tidak memberi kesan, tapi Allah Ta'ala yang memberi kesan ke atas api itu, mengarahkan api itu untuk membakar. Tapi tidak. Begitu juga Nabi Pisau ingin menyembelih. Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, tapi tidak memberi kesan kepada Nabi Ismail. Kerana sifatnya saja hanya memotong, tetapi tidak memberi bekas. Ini konsep yakin yang perlu ada dalam diri kita. Contohlah analogi saya bagi. Kita sahur pagi tadi. Sahur pagi tadi, katalah terlewat dah ni, dekat lagi 10 minit dah. Ada bakul rumah ngayak aja. Bakul rumah ngayak, kita pun tak sempat makan nasi. Kita rasa tak yakin diri kita, aku tak makan nasi lagi lapar. Lagi pukul 9-10 lagi nak kena makan nasi lain. Nampak? Sebenarnya, yakin ni maksudnya, kita makanlah apa pun. Hak nak bagi kita kenyang, hak nak bagi kita tahan puasa. Siapa? Allah Ta'ala. Ni ramai orang sekarang ni banyak ambil tempat Tuhan, ambil tempat Allah Ta'ala, mendahului Allah Ta'ala. Ini yang kita takut. Nak mesyuarat, tak mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Nak selesaikan urusan keluarga, tak berdoa dengan Allah Ta'ala. Kerana ilham kita, ni saya duk cakap kat depan ni Allah Ta'ala bagi. Kalau bila masa Allah Ta'ala nak tarik pun boleh. Allah Ta'ala nak tarik bila-bila. Tapi ni semua Allah Ta'ala bagi. Kita gunakan sebanyak amanah, bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dilaksanakan atas dasar tanggungjawab. Ini konsep yang perlu kita ada. Inilah dikatakan Ramadan, jalan pintas takwa. Allahu Akbar. Ada lagi 10 minit. Baik. Jadi sebagaimana yang saya bacakan dalam di mukadimah tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang terdahulu diwajibkan ke atas mereka untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala telah memberi jaminan kepada kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita mencapai takwa. Ni shortcut terus daripada ni Muslim ni terus pergi ke takwa. Ini yang kita nak. Dan tapi dalam masa yang sama, janganlah kita jadi Ramadhaniyin. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada mengarang satu kitab berkenaan isu berkenaan dengan Ramadan. Apabila hadirnya Ramadan, akan terlahirlah dua insan. Insan yang pertama ialah Rabbaniyin, insan yang kedua ialah Ramadhaniyin. Oleh demikian, jadilah kita seperti mana insan Rabbaniyin, yang mana kita beribadah ini mencari takwa, pulun-pulun takwa ni untuk Rabbaniyin, untuk kita laksanakan pada 11 bulan yang akan datang. Bukan pada Ramadan saja. Pada Ramadan ni ada setengah tu, yang mana Ramadhaniyin ni, pada Ramadan ni dia lah Tok Wali. Bukan main tak balik rumah, qiyamul setiap malam. Habis Ramadan, tak ada. Tidak cuba usaha untuk sebagaimana dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan ini satu bulan yang mana Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita sesi latihan, untuk kita perbaiki balik, muhasabah balik, cek balik, untuk kita laksanakan pada 11 bulan yang akan datang. Ya? Baik. Untuk makluman sekalian, sidang pendengar sekalian, bulan Ramadan ini analoginya seterusnya yang kedua ialah, ada orang pandang bulan Ramadan ini seperti mana 4 orang pemuda di tepi pantai. 4 orang pemuda ini yang di tepi pantai ini memandang pantai ini, apa manfaat yang boleh ambil daripada pantai ini, daripada lautan yang luas. Pemuda yang pertama melihat, ni analogi cerita untuk bagi faham. Pemuda yang pertama melihat lautan ini ialah lautan ini sangat ganas, ombaknya sangat besar, selalu menghakis, habis rumah-rumah, pokok-pokok semua tumbang. Ini pemuda pertama pandang dari sudut lautan itu. Ini analogi. Yang keduanya, pemuda yang kedua memandang lautan itu, dia memandang lautan ini, bila ada lautan ini aku boleh merentasi untuk sampai ke hujung itu, sampai ke pulau itu. Mudah-mudahan aku boleh buat rumah kat sana. Ini untuk pemuda yang kedua, mengambil manfaat daripada lautan. Pemuda yang ketiga ialah memandang lautan itu dan mengambil 2 manfaat. Yang pertamanya merentasi lautan, yang keduanya mengambil khazanah dalam lautan itu. Ada ikan temenung, ada ikan tenggiri, ada ikan kembung, macam-macam lah ikan-ikan kan, ambil dalam tu. Itu di antara orang yang ketiga, pemuda yang ketiga. Pemuda yang keempat yang lagi beruntung ialah dia menggunakan lautan tu, nampak lautan ni untuk merentasi, untuk mengambil khazanah, ikan-ikan apa semua. Ada ikan piu, ikan apalah nak makan kan, sotong apa semua.
dan juga di dasar lautan itu, mineral-mineral dan juga biji-biji atau minyak dalam lautan itu untuk dimanfaatkan. Ini contoh analogi yang boleh kita faham berkenaan dengan Ramadan. Bahwasanya Ramadan ini ambillah peluang sebaik-baiknya, kerana bulan Ramadan ini bulan keampunan, bulan kerahmatan, bulan penuh dengan keberkatan. Rugilah kita kalau keluar pada bulan Ramadan ini tak minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala, tak minta ampun. Perasan tak masa kalau kata imam Tok Bilal masa semayang kan, doa lepas tarawih yang kedua, yang keempat tu, dia baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta apa? Dia minta kita ni redha. Allah Ta'ala minta mohon pada Allah Ta'ala untuk redakan kita ni, terima kita ni, amalan kita ni untuk masuk ke syurga dia, dan dijauhkan kita, dihindarkan kita daripada azab neraka. Dan juga Allah ma'ina ala apa? Allah Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita dianjurkan untuk berdoa selalu. Ketika mana minta maaf lebih pendek lagi. Ketika mana setiap hari dalam bulan Ramadan ni, kerana buka bulan Ramadan ini pintu keampunan buka seluas-luasnya, pintu syurga buka seluas-luasnya, pintu neraka tutup serapat-rapatnya. Ini peluang yang ada. Kerana apa? Allah Ta'ala dah janjikan untuk kita orang yang bulan Ramadan ni, orang pada bulan Ramadan ini, amalan dia, aku sendiri yang akan menilai, aku sendiri yang akan bagi. Adapun amalan-amalan selain daripada Ramadan, aku sendiri yang akan menilai, dan juga berdasarkan apa penerimaan daripada orang yang melaksanakan, sama ada ikhlas ataupun tidak. Tapi Ramadan ni tak special. Aku sendiri yang akan menilainya. Kerana ini adalah bulan aku. Allah Ta'ala sebut. Maksudnya benda-benda macam ni kita kena rebut peluang seadanya untuk kita ambil, kita grab benda-benda ni di kesempatan Ramadan, PKP, untuk kita sama-sama menjadi ahsanu amala, baik amalannya. Dan surah Al-Mulk ayat yang kedua, berjaya kita dunia dan akhirat dan dapat kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini juga merupakan bulan hadiah istimewa untuk kita, yang mana banyaklah yang Allah Taala kurniakan kepada kita untuk kita ambil. Ramadan ini juga analogi yang ketiga ialah dia seperti mana kita ni, contoh kita ada sebuah syarikat. Kita ada ramai pekerja. Pekerja-pekerja kita macam-macam ragam. Ada yang buat kerja bagus, ada disiplin cantik, ada yang selalu main lambat, ada buat kerja lambat, ada kali ketuk buat jalan. Jadi apa yang kita kena buat? Kita bagi nasihat. Yang keduanya kita hantar pergi kursus. Kita hantar pergi kursus untuk apa? Untuk latihan kepada dia. Bukan terus menghukum. Orang sekarang banyak nak menghukum. Setelah kita buat ni sikit, terus kita nak buang dia. Nasihat dulu, bagi amaran, hantar habis kursus. Dah tak boleh sangat dah, kita nasihatlah kat dia. Kata awak ni tak dah. Maknanya ada masalah ni, mungkin tak layak kerja kat sini, mungkin layak kerja kat tempat lain kot. Cakap lagu tu. Maksudnya kat sini, analogi kat sini ialah, bulan Ramadan ini sebagai satu bulan latihan kepada kita. Sebagaimana syarikat itu, untuk kita nak cek balik diri kita ni, betulkan balik untuk kita laksanakan pada 11 bulan yang akan datang. Yang mana sebagaimana saya sebutkan tadi, yang mana Ramadan ini madrasah tarbiyah, nak mendidik jiwa kita, mendidik hati kita supaya kita kenal Allah Ta'ala. Ramai orang hari ini tak kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal Allah Ta'ala, dia tak kenal diri dia. Ramai orang hari ini bangga dengan diri dia, sombong dengan diri dia, rasa hebat sangat apa yang dia ada. Kena ingat, semua kita ada ni, apa kita dapat semua pada Allah Ta'ala. Ada orang kata, rezeki aku punya, aku kerja. Aku minta maaf saya guna aku nak bagi faham . Aku kerja, aku cari. Apa masalah? Tak nak tanya satu benda. Kesihatan siapa bagi? Kaki tangan siapa bagi pinjam? Ni, boleh gerak hidrolik dalam badan ni. Ni, pernah rasa demam, pernah rasa sakit kepala. Apa rasa? Boleh dalam masa yang sama kita terus segak? Tak boleh. Makan ubat terus segak? Tidak. Siapa bagi segak? Siapa bagi sihat? Allah Ta'ala yang bagi. Kena beringatlah. Maksudnya bila kita kenal Allah Ta'ala, kita kenal diri kita, kita akan beringat-ingat dalam perbuatan kita. Cakap hormat ke orang, jaga hati orang, jaga hati jiran tetangga, anak isteri kita dan sebagainya. Buat apa semua amal tanggungjawab kita, nafkah dan sebagainya. Ini keadaannya sepatutnya kita ada di bulan Ramadan ini untuk tarbiyah diri kita. Bila hadirnya kita kenal Allah Ta'ala, barulah mai taat. Tu Sayyidina Ali kata, ada 6 perkara, kalau ada 6 perkara dalam diri jasad seorang itu, maka tak tertinggallah bagi seorang itu syurga bagi dia.
Apa? Sayyidina Ali kata, awwaluha arafallaha wa ta'ahu. Yang pertamanya ialah kita kena kenal Allah Ta'ala, dan apabila kita kenal, hadirlah taat. Bila hadirnya taat, kita kenal, dan taat kita kenal diri kita, taklah jadi kita tak mau tinggal semayang, lepas tu tak mau puasa, tak mau bayar zakat, tak mau sedekah, selalu kacau orang, dengki dengan orang. Ini sebab tak kenal Allah Ta'ala, tak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Kita nak kacau orang buat apa? Itu rezeki dia, happy kat dia. Buat apa kita nak kacau kat dia? Ni kita kena kenal Allah Ta'ala. Kita pun ada secukupnya pun cukuplah, padanlah mana ada. Janganlah duk pulun sangat. Pulun-pulun ambil hak orang buat apa? Contoh lagu tu lah. Maksud kita kena kenal Allah Ta'ala. Sayyidina Ali kata yang keduanya apa dia? Yang keduanya ialah kita kena kenal syaitan. Kenapa kena kenal syaitan ni? Syaitan ni musuh kita. Bila kita kenal musuh kita, kita tahu nak protect diri kita. Protection. Macam rumah kita lah. Rumah kita kan ada pagar. Siapa ada duit lebih sikit, pasanglah guard. Security, hak mana duit lebih sikit, boleh bayarlah rela ke apa ke, jaga malam apa semua. Ni keadaannya. Kita macam mana kita nak jaga diri kita ni? Hati kita ni nak kena cas selalu. Nak kena cas dia serupa macam alternator kereta tu. Nak kena cas dia. Maksudnya hati nak cas lagu mana? Nak Al-Quran dan juga zikrullah. Dan juga jaga juga maksiat hati. Jangan cakap banyak, jangan tidur banyak. Jangan makan banyak, tidur banyak, cakap banyak. Itu di antaranya lah. Dia ada maksiat-maksiat hati lain. Yang lain lagi ialah jangan ada riak, ujub dan takabur. Ini Sayyidina Ali pesan kita. Yang pertama, kenal Allah. Apabila kenal Allah, hadirnya taat. Yang keduanya, kita ni mestilah kata apa? Kenal syaitan. Bila kita kenal syaitan, bagaimana nak protect diri kita? Macam mana dia nak menghasut kita, dia nak menduga kita dan sebagainya. Kita ada protection diri kita lah. Dengan zikrullah, menghampir Allah Ta'ala. Online selalu dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Diri kita ini akan terpimpin. Yang ketiganya, kita kena kenal dunia ini. Dunia ini penipuan sebenarnya. Janganlah terpesona dengan dunia ni. Boleh gunakan dunia ni, harta yang kita ada tu, gunakan sedikit untuk sedekah dan sebagainya. Dan juga kesempatan yang ada ni gunalah. Nak kecapi-kecapilah. Tapi ada konsep zuhud dalam diri kita. Jangan masukkan dunia tu dalam diri kita sehingga mana kita ni melalaikan diri kita. Yang ketiganya, yang keempatnya ialah kita kena kenal akhirat. Akhirat tempat yang selama-lamanya, kehidupan sebenar-benarnya bermula pada alam barzah nanti. Tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, rumah kita tu, kalau ada Al-Quran banyak-banyak, kutiplah semua. Kutip tak setempat. Ni Al-Quran ni. Ni kawan kita ni, sahabat kita. Dalam kubur, tak ada orang lain dah. Duduk seorang-seorang, tempat gelap, tempat sempit. Ni kawan kita. Cakap dengan dia ni, nak jadi kita nak bersahabat, nak orang Kelantan kita nak bersaing. Nak saing dengan dia. Jangan duk tinggal ni kawan ni. Kita atas dunia ni terlupa. Besok dalam kubur duduk seorang-seorang, tahu. Masa tu nak tahu macam mana, mati lu. Kita tahu. Masa minta maaf bahasa kasar sikit. Maksudnya begitulah keadaan realitinya. Bila masuk alam barzah, Al-Quran lah sahabat kita. Al-Quran kita hak orang rumah, jangan buat hiasan, dalam cermin-cermin tu, bawa keluar semua. Letak tempat kita nak mudah kita, tempat kita semayang. Kita ambil Al-Quran tu, kita baca. Rotatekan dia, pusingkan dia. Kau boleh lepas subuh 2 muka Al-Quran nombor 1, lepas zuhur Al-Quran nombor 2, Al-Quran nombor 3, Al-Quran nombor 4. Kiranya semua Al-Quran tu kita baca. Sudah mendengar sekalian, kita khawatir dan bimbang Al-Quran itu menjadi pendakwa kita. Dan kita nak sebenarnya Al-Quran itu menjadi pembela kita. Lawyer kita daripada mahsyar nanti. Bermula daripada alam barzah lagi, kawan dengan kita. Kita dah ada peneman. Tuan-tuan, biasa duduk rumah seorang-seorang. Kita duduk seorang, anak bini kita pergi keluar mana-mana, duduk tempat, lampu pula tak tutup. Lampu pula tutup. Rasa macam mana? Rasa sunyi sangat. Di dalam alam barzah lagi lah. Jadi di kesempatan Ramadan ini, jadi kalau satu titik, permulaan latihan. Dia benda ni senang je. Bila kita dah mula, dah masuk gear 1, masuk gear 2, dah masuk gear 5, dia lajak. Dia masuk gear 1 nak terus pergi gear 5, tak boleh. Lagi engine tu semput. Dia semput dah nak pergi. Tapi kalau kita terus masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, dalam Ramadan ni insya-Allah bulan-bulan akan datang, kita akan terus jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Kita akan baca selalu. Lepas baca semua ni, dah khatam, kita ada target sebulan sekali ke khatam, bacalah makna-makna dalam ni. Makna-makna dalam ni kita bacalah. Lepas tu fahami, lepas tu kita tadabbur pula dengan Tok Guru. Apa makna dia, apa semua, untuk kita menghayati balik. Kita telusuri balik Al-Quran ni. Baik. Maknanya bulan Ramadan ini ialah madrasah tarbiyah untuk kita kenal Allah Ta'ala. Tadi yang Sayyidina Ali pesan tadi, yang keempat. Yang keempat ialah kita kena kenal akhirat. Yang kelima, kita kena kenal perkara yang hak. Yang keenam, kita kena kenal perkara yang batil. Maksudnya begitulah.
dalam kehidupan kita seharian. Inilah dikatakan untuk kita mencapai jalan pintas takwa. Kalau bulan lain tak dapat special macam ni, tapi bulan Ramadan inilah sebenarnya bulan yang special. Ya Allah Ta'ala kalau kata pasar raya dia panggil mega sale. Nak kaya ni kan, tapi tak tahulah PKP pasar raya tak boleh buka. Tak ada mega sale kita mega sale kot jalan agama. Dan sebagaimana sebelum saya terlupa, di mukadimah tadi saya ada sebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa atas dunia ni Allah Ta'ala nak bagi kebaikan-kebaikan yang banyak, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala bagi dia faham agama. Ini macam tuan-tuan sidang hadirin sekalian, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat amal, nikmat taufik, nikmat hidayah. Sama-sama kita berada di sini untuk berkongsi. Kerana inilah di antara Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan-kebaikan kebanyakan kepada kita. Inilah di antaranya. Kerana prasyarat untuk diterima amalan kita ialah yang pertamanya ikhlas, yang keduanya mestilah berilmu dengan apa yang kita laksanakan. Seterusnya, Ramadan ini menjadi madrasah tarbiyah kita ialah, saya lajak sikit supaya kita ni dapat didik hati kita supaya tidak riak, ujub dan takabur. Kita khawatir dan bimbang kita buat amalan ni tak pergi jauh. Ni Tok Imam, dia jadi imam. Kita jadi imam. Semayang ni bila baca dia rasa ada rasa dalam. Wah, hari ni suara rasa clear sikit ni, tekak ni rasa sedap sikit bacaan ni hari ni. Dia main ni. Tu rasa ujub. Lepas tu bila mandi jenazah ni, aku tak mandi mayat ni kali ni orang tak boleh buat ni, darah tak berhenti kot ni, badan-badan busuk pun kalau aku tak boleh. Dia main ujub. Kena ingat kelebihan setiap orang boleh mandi mayat, boleh baca suara sedap, boleh buat apa juga kelebihan yang Allah Ta'ala bagi karamah, kemuliaan pada seseorang itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji. Jangan kita mengkeji dan mencaci orang lain. Maknanya setiap apa yang Allah Ta'ala bagi itu, istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita. Kadang-kadang istidraj pada diri kita. Maknanya bersyukurlah seadanya. Jangan rasa jadi imam, nak kena orang mulia, pergi mana-mana orang nak sambut, orang nak buah kapet merah. No, tidak. Ingat jadi imam ni tanggungjawab besar. Tanya esok ni, kat dalam Korea ni berapa orang tak main semayang, berapa orang tak boleh makan, tak ada beras apa semua. Bukan saya saja jadi Tok Imam, nak suruh orang sanjung, nak suruh orang muliakan, pergi makan kenduri, suruh orang bentang elok-elok, bagi siang apa semua balik. Kita kena fikir ni, berapa orang tak makan dalam kampung kita ni? Berapa orang anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal ni kita dah tengok. Jangan duk pandang sebelah mata. Ni tanggungjawab. Ini juga analogi konsep ni untuk ketua keluarga. Ketua keluarga yang di rumah dia sidang pendengar sekalian, Allah akan tanya esok di akhirat esok. Bagaimana kita mendidik anak isteri kita dan keluarga kita. Inilah madrasah tarbiyah. Dan madrasah tarbiyah yang lain lagi ialah supaya kita mendidik diri kita supaya tak marah, sabar. Kadang-kadang isteri kita masak kat dapur tu, masak sama belacan termasin sikit, kuah gulai ke termenung, kurang gula, kita pun marah, perut lapar, isteri kita pun lapar juga. Jadi di kesempatan bulan Ramadan inilah, cubalah kita didik diri kita supaya menjadi seorang yang sabar. Anak-anak kita ramai PKP pula kan, tak pergi mana duduk kat rumah, pakat duduk ramai-ramai dalam rumah, macam-macam lah kan anak-anak kita. Ini sebenarnya Allah Ta'ala hadirkan, Allah Ta'ala nak angkat martabat kita, nak angkat darjat kita, nak upgrade diri kita, nak upgrade iman kita. Kayu ukur iman kita yang akhir sekali ialah kita kenalah rajin bersedekah. Kalau orang yang rajin bersedekah, itu tandanya kayu iman semakin meningkat. Oleh itu berbanyakkan sedekah. Kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261, bandingan sedekah ialah seperti mana sebiji benih yang ditanam 7 tangkai, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 1 biji pula. Begitulah percambahan-percambahan dalam kata apa, kita bersedekah. Dan dalam surah Al-Baqarah juga ada menyatakan fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu beramal kebajikan. Jangan tunggu orang lain buat. Jangan tunggu kita duit banyak, jangan tunggu kita kaya apa. Cakap mana ada bagi. RM1, RM2 Tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, bagi, kalau kata kita sedekah, kata untuk masjid bagi ayat penapih. Ayat penapih itu jemaah minum ayat penapih itu masuk dalam badan, jadi darah daging dia, hak jemaah tadi pi semayang, pi dengar ceramah, pi buat amal ibadah, kita tak terkecuali untuk mendapat sekali kebajikan yang jemaah itu buat. Itu baru ayat kawit, baru ayat penapih. Belum lagi bab kita bos langit dalam tabung, masjid beli kipas, masjid jamu orang makan, jamu bayar untuk penceramah. Selagi mana penceramah tu ambil duit beli barang makan, dia ceramah, kita dapat pahala. Tak ada banyak, tak ada RM1 bos kupang pun tak apa. 10 sen, minta maaf. Sekupang pasal kedah. 10 sen. 10 sen, 20 sen, tak ada masalah. Jangan rugi. Sebab dalam surah
Al-Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, ya, ada menceritakan ni sementara kita ada hidup ni. Sementara kita ada hidup ni, Allah Ta'ala bagi nyawa ni, maksudnya kita gunakanlah sebaik-baiknya. Nyawa yang kita ada ni sebelum kita mati, sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa kita gunakanlah sebaik-baiknya. Untuk kita garapkan balik. Yang mana dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, ada dinyatakan bahawasanya orang-orang yang meninggal dunia apabila diberi peluang untuk hidup kembali, mereka nak buat apa? Mereka tak nak benda lain dah. Mereka nak buat apa? Mereka nak bersedekah. Tuan-tuan boleh, saya nak cari balik. Tuan-tuan boleh balik, rujuk balik dalam surah Al-Munafiqun. Saya tak jumpa pula cari tak mana. Tapi ayat yang ke-10. Ayat ke-10 Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Munafiqun berkenaan dengan orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah dan mereka meminta untuk bangun semula ke dunia ni, tak mau buat benda lain. Mereka nak buat apa dia? Mereka nak buat nak bersedekah. Kerana bila mereka meninggal dunia, masuk alam barzah, masa itulah mereka baru nampak, oh rupanya lagu ni bersedekah, rupanya lagu tu bersedekah, rupanya kebajikan dia baru mereka nampak. Kata kalau atas dunia Allah Ta'ala tunjuk, maknanya orang semua pakat buat lah. Jadi benda ni Allah Ta'ala rahsiakan supaya kita ni, adakah kita ni betul-betul beriman atau tidak kepada Allah Ta'ala. Dan beriman ini ialah kita yakin dengan hati, membenarkan dengan lidah dan melaksanakan dengan perbuatan. Jadi inilah di antaranya, kalau kita hari ini tuan-tuan sidang pendengar sekalian, akhir sekali sedekah dalam bab sedekah ni, kalau hari ini ada di antara kita yang banyak kesulitan, banyak kusut, banyak sangat masalah kecil tapi rasa macam besar sangat, rasa macam celaru sangat, bersedekahlah. Kalau hari ini anak-anak kita apa semua tak ada cahaya mata lagi, usaha macam ikhtiar macam-macam lah, berdoa macam-macam, bersedekahlah. Bersedekah. InsyaAllah dengan sedekah Allah Ta'ala akan buka ruang-ruang untuk kita. Yang mana pada hari ini kalau kita anak kita tak dengar kata apa semua ni, bersedekahlah. Yang mana lagi kita berniaga tak nak maju, keluarga kita tak bahagia dengan isteri kita ni asyik macam Tom and Jerry tau. Tom and Jerry macam kucing dengan tikus ke apa. Gitulah. Selalu nak bergaduh, nak bergomoi, orang Kedah tak nak bergomoi. Ni pasal apa ni? Doa. Minta selalu Allah Ta'ala. Jangan lupa dalam bulan Ramadan ni banyakkan berdoa, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi dan bersedekahlah. Allah akan lapangkan rezeki kita kerana dalam bulan Ramadan ini amalan yang wajib Allah Ta'ala akan gandakan menjadi 70 kali ganda seperti mana di luar bulan Ramadan, dan amalan yang sunat, amalan yang biasa menjadi amalan yang wajib, dia punya kadar kebajikannya. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya umur yang ada ni. Kita tak tahu esok kita ada ke tak. Hari ini masa yang ada, gunakan sebaiknya, baca Quran, kumpul Quran semua, berzikirlah, jangan biar masa kosong. Biarkan masa kita 24 jam sehari semalam, jantung kita ni berdegup sehari semalam dengan zikrullah. Zikirlah Allah Ta'ala. Tak boleh kat lidah, zikir dengan mata. Zikir dengan mata macam mana? Tengok langit, tengok bumi, oh ni indah Allah Ta'ala cipta. Zikir dengan hatinya Zikir dengan hati. Allah. Supaya kita ada online dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ambil nyawa kita esok ni dengan keadaan kita mood standby dengan zikrullah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ini Allah Ta'ala redha amalan kita. Yang keduanya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita husnul khatimah. Yang ketiganya Allah kurniakan kepada kita syurga. Yang keempatnya, nikmat yang paling besar ialah manusia ada dua. Yang pertama ketika buka puasa, lapak-lapak kan. Lepas tu ada roti john, ada cakwatiau, ada ayat katira kan. Itu dah seronok lah. Tapi yang seronok yang kedua ialah ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Saya mohon ampun dan maaf, dan saya mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala bersifat riya, ujub dan takabur. Yang mana baik, yang benar itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang salah, silap dan kurang itu daripada diri saya sebagai kekurangan ini. Saya ni manusia biasa. Sekiranya seandainya sepanjang saya menyampaikan tadi ada salah silap, pembetulan yang perlu dibetulkan, mohon telefon saya terus atau mesej saya untuk betulkan. Kerana saya ni manusia biasa, untuk kita sama-samalah kita ingat memperingati sebagaimana surah Az-Zariyat Allah ada sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Tak kira lah Datuk Imam ke, Tok Lebay ke, siapa ke, Tok Syekh ke, tak betul tegak dia. Kalau kata dia Tok Syekh, Tok Imam tak boleh tegak. Kalau tak betul, sama-sama kita ni. Jadi terima kasih kepada Majlis Sayyidina Umar Khattab Bukit Damansara kerana memberi peluang kepada saya untuk berada di alam maya ini, siaran alam maya di platform Facebook Live Majlis Sayyidina Umar Khattab Bukit Damansara. Jadi dengan itu
Saya ucapkan terima kasih pada sidang pendengar sekalian sudi duduk sama saya lebih kurang 10-15 minit. Minta maaf banyak-banyak sebab cerita pun tak habis lagi, sebenarnya ada lagi ni baru tapi tak apa, insya-Allah kita jumpa pada siri yang akan datang yang bertajuk Vitamin Ramadan. Apa itu vitamin Ramadan? Tunggu insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon maaf yang mana terkasar bahasa terlanjur bicara terlajak kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Ramadan, salam PKP.